أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Dan setengah daripada muakkad, nyo tu likungan, buat likungan di nyo. Setengah daripada muakkad, yakni daripada sunat muakkad. Sunat jadi kuatkan dia nisbah tututan. Sembahyang gerhana matahari. Tu sembahyang gerhana matahari. Situ dah. Sembahyang gerhana matahari. Maka sembahyang gerhana matahari ini kita mesti kena tunggukan gerhana matahari dahulu. Barulah kita boleh sembahyang gerhana. Maka ikutlah waktu mana-mana pun kita sembahyang gerhana matahari. Matahari gerhana masa mana, maka bolehlah kita sembahyang itu. Itu masa. Tak kira lah waktu mana-mana pun. Waktu tahrim tak tahrim pun tak apa. Begitu juga sembahyang-sembahyang yang dah lepas, yang dah dinyatakan lepas itu, sembahyang sunat-sunat yang dah dinyatakan sebelum tu, semua sunat tu dia ada waktu kan baginya. Maka sembahyang yang tidak ada waktu baginya, maka kalaulah kita menentukan sembahyang itu pada waktu tahrim, itu tak boleh. Semacam sembahyang apa panggil, sembahyang hajat, sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunat musafir, kita menentukan di waktu tahrim, tak boleh. Ataupun kalau kita tidak menentukan waktu mana-mana, tapi kita mesti musafir waktu tahrim, maka itu boleh kita sembahyang sunat musafir di waktu tahrim, seperti waktu lepas subuh dan waktu lepas asar. Kerana waktu lepas asar, lepas subuh, waktu tahrim itu yang tidak boleh disemayangkan dia ialah sembahyang yang sabab mutaakhir. Adapun sabab mutaqaddim dan sabab muqarin, itu boleh kita semayangkan waktu tahrim. Syaratnya jangan kita pergi letakkan semayang itu di waktu tahrim itu. Seperti kita letakkan semayang tahiyatul masjid. Kita letakkan diri kita, kata aku hendak semayang tahiyatul masjid pada waktu tahrim, waktu lepas subuh atau waktu lepas asar. Maka itu tak boleh. Kalau kita tidak meletakkan, tidak menentukan waktu, itu tak apa. Macam kita pergi sembahyang jenazah ke, maka sembahyang jenazah di masjid. Waktu dia letakkan lepas pada asar. Maka kita sampai ke masjid itu belum ada sampai masa waktu sembahyang jenazah. Maka di situ harus kita sembahyang tahiyatul masjid. Harus, pasal kita tidak menentukan waktu sembahyang tahiyatul masjid. Kerana kita pergi masjid kerana termasuk masjid, bukan sengaja masuk hendak sembahyang tahiyatul masjid, tidak. Kalau kita semata-mata masuk masjid, kita semata-mata hendak sembahyang tahiyatul masjid,
kita letakkan masa, kita tentukan masa lepas asar atau lepas subuh, maka itu tak boleh. Tu ingat baik. Macam ni setengah daripada sunat muakkad. Nah, setengah daripada sunat muakkad sembahyang gerhana matahari. Sekurang-kurang ia seorang sembahyang seperti sunat zuhur juga. Sembahyang seperti sunat zuhur juga. Iaitu sembahyang gerhana matahari ni 2 rakaat, 2 rakaat dan 4 sujud. Tu dia. Sekurang-kurang ia seorang sembahyang seperti sembahyang zuhur juga. 2 rakaat pun biasa tu, sembahyang seperti biasa. Tu sunat gerhana matahari. Tidak ada kutubah, tidak ada apa. Apabila kita tilik, kita nampaknya matahari matahari gerhana, maka sunat kita sembahyang gerhana. Sahaja aku sembahyang sunat gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah Taala. Tu yang sekurang-kurang. Iaitu sembahyang gerhana matahari 2 rakaat, 2 rakaat dan 4 sujud. Tu 2 rakaat, 2 rakaat dan 4 sujud. Itu yang sekurang-kurang. Dan yang akmal daripada sembahyang gerhana matahari, mana sembahyang yang terlebih sempurna di dalam kalangan sembahyang gerhana matahari, yang paling sempurna sekali ialah ia seorang sembahyang 2 rakaat, tetapi 2 qiyam dan 2 rakaat dan 2 i'tidal di dalam 1 rakaat. Tetapi 2 qiyam dan 2 rakaat dan 2 i'tidal di dalam satu rakaat. Itu yang paling sempurna. Macam aku sembahyang, contohnya aku sembahyang sunat gerhana matahari 2 rakaat Allah Taala. Maka apabila lah kita selesai baca Fatihah, baca surah, kita rakaat kali pertama. Bakit i'tidal, bakit nak keluar, baca pula Fatihah pula kali yang kedua. Rakaat pula yang kedua. Waktu i'tidal turun. Mana 1 rakaat itu 2 qiyam, 2 berdiri dan 2 rakaat. Satu rakaat, 2 qiyam, 2 berdiri dan 2 rakaat dan 2 i'tidal. Macam mana? Yakni dhabit sikit kat situ, yakni kemudian daripada membaca Fatihah itu rakaat, kemudian i'tidal. Kemudian i'tidal. Kemudian di i'tidal itulah kena baca Fatihah pula. Kemudian di i'tidal itulah kena baca Fatihah pula. Maka itu dinamakan qiyam yang kedua. Kena baca Fatihah pula dan surah. Kemudian apabila selesai daripada bacakan surah, barulah dia rakaat dan i'tidal pula kali yang kedua. Kemudian barulah turun ke sujud. Maka jadilah dalam 1 rakaat itu 2 qiyam dan 2 rakaat dan 2 i'tidal. 2 qiyam, 2 rakaat, 2 i'tidal. Maka dalam i'tidal yang kedua tu dikatakan qiyam lah. Mana kita berdiri dulu. Ni yang akmal, yang terlebih sempurna sembahyang gerhana matahari. Sudah selesai baca Fatihah, baca surah, rakaat. Kemudian pada rakaat, bakit dia rakaat, dikatakan i'tidal. Maka di tempat i'tidal tu qiyam pula kali yang kedua. Dengan bahawasa kita bacakan Fatihah, baca surah, kemudian rakaat pula kali yang kedua. Bakit i'tidal. Sujud. Antara sujud. Sujud. Bakit pula. Macam itulah kelakuan. Mana 1 rakaat, 2 qiyam, 2 rakaat, 2 i'tidal. Tu. Dan yang akmalnya dan terlebih sempurnanya sembahyang gerhana matahari, ia seorang sembahyang 2 rakaat. Tetapi 2 qiyamnya sembahyang gerhana matahari
dan 2 rakaat dan 2 i'tidal dan 2 sujud. Tuh. Dipanjangkan ada hal keadaan 2 qiyam ni hal. Hal pada kata 2 qiyam. Hal keadaan 2 qiyam itu dipanjangkan pada tiap-tiap qiyamnya. Nyo seorang dan rakaatnya ko seorang dan 2 sujudnya seorang. Dipanjang semua. Qiyam dia pun panjang, rakaat dia pun panjang, mana sini lama, sujud dia pun panjang juga. Itu yang paling sempurna sekali. Oh, tidak ada orang buat macam ni. Diri panjang, rakaat panjang, sujud pun panjang juga. Yang banyaknya i'tidal panjang. Kenapa dipanjang usah i'tidal? I'tidal tu waktu pendek, semalam rukun pendek saja. Makanya hati-hati baiklah. Masa i'tidal dia baca doa. Kadang-kadang dia baca kunut 10 minit kat situ. Padahal i'tidal itu rukun pendek, bukan rukun panjang. Dia bacakan kunut dia tak pada tak cukup lagi kunut yang Imam Syafi'i mengadakan ni tak cukup. Dia tambah doa yang lain pula masuk tempat kunut tu. Biar jadikan panjang lagi 10 minit. Bacaan dia tu. Kemudian dia tak ingat ke? Kata tempat qiyam, tempat i'tidal itu ialah tempat rukun pendek, bukan rukun panjang. Kalau kamu nak panjang, kamu rukuk, kamu sujud, kamu berdiri, biarkan lama. Jangan masa i'tidal dilamakan bacaan. Maka sepanjang-panjang masa i'tidal itu ialah diqadar baca Fatihah 1 kali. Itu masa i'tidal, panjang dianya, jangan panjang tu. Kalau itu Imam Syafi'i mengaturkan bagi kita ialah dibacakan kunut di situ. Kunut yang Imam Syafi'i atur sikit sangat, bukan panjang. Tapi kita ni membawa suara tu jadi sedap merdu sikit kak. Dia baca doa kat situ Allah lah panjang 5 minit, 10 minit, setengah jam kat situ. Makmum ni puas-puas tadah tangan. Turun akak. Imam tu macam-macam nangis pula kat situ. Kalau kamu jumpa imam nangis dalam semayang, maka kamu mesti niat mufarakah. Karena pada zahirnya menangis dalam semayang ni batalat solatuhu, batal sembahyangnya. Adapun imam, adakah batal tak batal? Itu tengok. Kalau dia sengaja menangis, menangis tu dalam semayang, sengaja batal. Kalau dia tak sengaja, rasanya dia saat itu menangis dengan tidak ada sengaja, keluar mata dengan sendiri. Ada ingat ketakutan? Takutan akhirat, takutan ni. Maka ketika itu imam semayang tu tak batal semayang. Tapi kita balik makmum ni, apabila imam nangis, kita mesti mufarakah dengan imam. Kerana menangis semayang ni batal. Ingat baik, menangis. Kalau menangis biasa hingga menangis macam tu air mata, okey. Ni ndak tu. Ya ayyuhallazina kalau kamu jadi makmum, aku mufarakah pada imam. Mu dengan Nabi ni takut siapa dulu dengan Allah Ta'ala. Nabi tak pernah menangis dalam semayang. Kamu ni umat menangis apa dalam semayang. Orang menangis luar pada semayang, mungkin menangis dalam semayang. Itulah kalau semayang seorang dia tak ada menangis. Kalau semayang seorang dia Allahu Akbar, kalau semayang seorang dia. Tapi kalau dia semayang tu jadi imam, Masya Allah, mati ya, nangis. Kamu jadi makmum, wajib mufarakah tu. Walaupun imam tu menangis sengaja tak sengaja, itu belum tentu. Kalau dia tak sengaja, okey. Tapi kita ni masih, kita jadi makmum tak boleh ikut imam. Ni imam nangis, dia pun nangis juga. Batal habis semayang. Tu ingat baik dah. Tapi ingat menangis ni kalau sengaja. Kalau terjadi dengan automatik lah. Tapi itu bagi diri sendiri, bukan kita boleh hukumkan. Tapi zahir kalau kita tengok orang menangis, mesti kita kena mufarakah. Walaupun dia menangis itu dengan kejadian, bukan dengan dia buat dah.
Nah, kejadian dia. Walaupun begitu sekalipun, kita sebagai makmum ni tak boleh. Imam nangis, bagi dia okey, bagi dia. Dia menangis kerana kejadian nangis dia. Bukan dia buat-buat nangis. Dia jadi sendiri dia, okey dia, okey. Tak apa. Nah, tapi kita tak boleh weh. Kerana menangis dalam sembahyang ni batalat solatuhu. Batal sembahyang weh. Ingat baik tu. Bagi mereka yang suara merdu pun tak payah doa panjang-panjang kat situ. Allah, doa lepas sembahyang tu menangis selama mana pun. Lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tak apa tiaklah. Nangis lama mana ikutlah itu. Sejam tu sampai cerah pun tak apalah itu. Tak ada batal sembahyang. Nak batal buat apa muka sembahyang siap sudah dah. Ni banyak tu bagi peringatan tu banyak macam tu menangislah sembahyang. Kemungkinan dia kejadian kemungkinan tapi kita makmum tak boleh ikut. Kerana apabila ada menangis imam mesti kita kena mufarakah. Ni ingat baik dah banyak macam tu. Banyaklah. Tu. Kalau imam hafiz-hafiz banyak. Jadi macam tu. Kalau imam biasa baca ayat lazim tak pernah menangis. Tak ada pernah menangis pun orang baca ayat lazim wadduha ni. Dia kata wadduha wallaili idza sajad. Ada situ. Nah, tu dia. Menangislah sembahyang tu juga menangis. Takut ke mana nama Tuhan dengan Nabi. Kena tipulah sembahyang. Ingat baik nah. Tu je tu. Dimakian lafaniaknya niat sembahyang gerhana matahari. Usalli sunnata kusufis syamsi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Ada Allah akbar. Itu usalli sahaja aku sembahyang sunat gerhana matahari. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau jadi makmum, boleh makmum. Kalau jadi imam, masukkanlah imam. Ada imam kerana Allah Ta'ala. Maka di doa dibaca doa iftitah, yakni Allah akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Dan na'udzubillah, kemudian doa iftitah bacakan a'udzubillah minasyaitonir rajim, biarkan sudah. Biarkan sudah. Bukan a'udzubillah. Bukan macam tu, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Dan Fatihah. Dan Fatihah. Kemudian Fatihah dan surah Al-Baqarah. Tu. Maya gana matahari, surah Baqarah. Baru tak ada orang semayang pun. Surah Baqarah. Tahu upama surah Baqarah. Upama surah Baqarah. Surah apa surah Baqarah? Upama yakni pada pihak panjang. Surah Baqarah 3 juzuk. Juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk yang ketiga. 2 juzuk lebih. Maka atau upama apa surah Baqarah, maka kita baca sekadar 2 juzuk setengah saja. Itu yang paling afdal. Ni sembahyang Rasulullah. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Tu kita tak tahulah. Dan kemudian Fatihah pada qiyam yang keduanya surah Ali Imran. Dan kemudian pada surah tu buat lingkungan. Tu. Buat lingkungan situ. Lepas adalah guru yang belajar dia kata macam mana. Di situ kita buat la'alla sawab dan pada qiyam yang pertama. Tu. Pada qiyam pertama. Dan kemudian Fatihah pada qiyam yang kedua. Pada qiyam yang kedua. Adalah. Tapi kat sini kalau kita buang pada surah tu okey tu. Dan pada surah tu mana pada qiyam yang pertama kat situ. Maka kita ulang balik. Maka dibaca ke doa iftitah dan auzubillah dan Fatihah dan surah Al-Baqarah dan ufamanya. Dan ufamanya pada qiyam yang pertama. Gitu. Pada qiyam yang pertama. Dan kemudian daripada Fatihah. Dan di situ.
Dan kemudian daripada Fatihah, kemudian pada Fatihah dan surah dan kemudian pada Fatihah dan qiyam yang keduanya surah Ali Imran, mana dibaca akan surah Ali Imran. Tu tengok ibarat dia tu. Ingat ibarat dia baik ni, ibarat dia tu. Keliru sikit kat sini ni. Tu kita ulang balik. Dan surah Al-Baqarah atau upama Baqarah pada qiyam yang pertama. Dan kemudian daripada Fatihah pada qiyam yang keduanya surah Ali Imran, yakni dibacakan dia dibacakan surah Ali Imran. Tu surah Ali Imran kemudian daripada Fatihah. Tu surah Ali Imran. Ni dibacakan kemudian daripada Fatihah surah Ali Imran. Buat gitu tu baru habis. Baru sempurna ibarat dia. Kalau tidak kan tak sempurna tu. Ulang balik sekali lagi. Surah Baqarah atau upamanya surah Baqarah. Tu pada qiyam yang pertama. Dan kemudian daripada Fatihah pada qiyam yang keduanya surah Ali Imran. Apa surah Ali Imran? Yakni dibaca kemudian daripada Fatihah surah Ali Imran. Atau qadar surah Ali Imran. Atau qadar surah Ali Imran. Tu pun sama juga. Maka qadar ni apa qadar? Yakni kita gantikan dengan zikir lain. Yakni kita gantikan dengan zikir lain. Tetapi zikir itu sama panjang dengan surah Ali Imran. Tetapi zikir itu sama panjang dengan surah Ali Imran. Ataupun diganti dengan surah lain. Yang sama panjang dengan surah Ali Imran. Demikianlah gitu. Tu qadar dia. Qadar ni yakni kita gantikan dengan zikir lain. Tetapi zikir itu sama panjang dengan surah Ali Imran. Ataupun digantikan dengan surah lain yang sama panjang dengan surah Ali Imran. Demikianlah. Dan pada qiyam yang ketiga, Suratun Nisa atau qadar Suratun Nisa. Dan pada qiyam yang keempat, surah Al-Maidah atau qadar surah Al-Maidah. Dan pada rokoknya, yakni dan dibacakan pada rokok seorang. Rokok mana? Sifat pada kata rokok yang pertama. Dan sujud seorang yang pertama. Dibaca rokok pertama dan juga sujud yang pertama. Baca qadar satu ayat. Qadar satu ayat daripada surah Al-Baqarah. Apa qadar satu ayat? Yakni dibacakan tasbih
qadar 100 ayat daripada surah Al-Baqarah. Dia kata gitu. Yakni dibacakan tasbih qadar 100 ayat daripada surah Al-Baqarah. Apa? Subhana rabbil a'la bihamdih, subhana rabbil a'la bihamdih, qadar 100 ayat pada surah Baqarah. Itu dalam sujud dan rokok tadi. Dan pada rokok yang kedua dan sujud yang kedua, qadar 80 ayat. Qadar 80 ayat mana dibacakan tasbih qadar 80 ayat daripadanya daripada surah Al-Baqarah. Daripada surah Al-Baqarah. Dan rokok yang ketiga dan sujud seorang yang ketiga, qadar 70 ayat daripadanya daripada surah Al-Baqarah. Dan pada rokok yang keempat dan sujud yang keempat, qadar 50 ayat daripadanya pada surah Al-Baqarah. Dan sesuatu kemudian lakoh ni lakoh dan sunat disirkan bacaannya. Sunat disirkan, dikahorkan bacaannya, bacaan seorang. Itu dia weh, sunat disirkan bacaan seorang itu. Apa bacaan tasbih tu? Sunat disirkan, bukan derah lah, bukan dengan suara perakak suara tok lah, baca kahau-kahau. Tu bacaan dia tasbih tu, subhanal a'la, subhanal azim tu, mana disir dikahau-kahaukan. Demikian lagi sunat muakkad pula sembahyang gerhana bulan. Demikian lafaz niatnya sembahyang gerhana bulan. Usalli sunnata khusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau matahari kusuf dengan kaf, kalau bulan khusuf dengan kha. Itu lillahi ta'ala, Allah Akbar, mana sahaja aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Begitu. Allahu Akbar. Maka kafiatnya, kafiat sembahyang gerhana bulan seperti kafiat di mana cara, rupa cara. Maka kafiat ni caranya, cara sembahyang gerhana bulan itu seperti kafiat, seperti cara sembahyang gerhana matahari. Super tu, seperti tu. Pada kurang-kurang. Mana pada kurang-kurang ni wajah syabah, jalan serupa. Kata serupa tu pada kurang-kurang, sekurang-kurangnya iaitu 2 rakaat seperti zuhur, dan akmalnya tu semuanya 2 qiyam, 2 rakaat, 2 i'tidal, dah akmal. Tu. Dan yang terlebih akmal sekali lagi. 3 yang akmal dan yang akmal, yang paling akmal lagi. Tu 3 semua. Dan sunat membaca khutbah pada kedua gerhana itu, yakni gerhana matahari dan gerhana bulan. Sunat baca khutbah. Jika ia seorang sembahyang berjemaah, kalau dia sembahyang berjemaah maka sunat membacakan khutbah. Dan disuruh di dalam dua khutbah itu taubat kepada Allah dan kembalikan mazalim, atau pada kata taubat. Dan disuruh, siapa suruh? Ialah raja atau pemerintah di dalam kedua khutbah itu. Tu mengembalikan segala mazalim, segala perkara yang dianyanyai. Segala perkara yang dianyanyai, seperti curi hak orang. Tu curi hak orang, ambil dengan rapasan, ambil dengan curi, maka itu kita hantarkan balik semua. Kalau hak perkara menyanyai kat orang, kalau buat orang, pergi maafkan orang, macam-macam lah. Kalau sakut dengan Allah, minta maaf dengan Allah. Dan apabila ada buat menyanyai akan manusia, akan anak Adam, akan orang, maka ini kena kembali. Kalau curi, kena pergi hantar balik. Kalau dah berguna habis, kena pergi hantarkan harga dia, minta maaf kat dia.
Tu mana mengembalikan mazalim, mengembalikan segala perkara-perkara yang dibuat anyanyai akan dia. Tu seperti barang yang dicurikan atau yang dirapaskan, mesti kena hantar balik. Dan memerdekakan memerdekakan hamba, melepaskan hamba. Dan sedekah ni, apabila banyak bala kena banyak sedekah. Macam sekarang ni banyak COVID, banyak penyakit COVID. Dah sepakat pula bulan ni bulan Maulid, bulan Maulidur Rasul, maka banyakkanlah buat sedekah, buat khairat. Karena sedekah ni menjauhkan bala. Hadis as-sadaqatu tadfa'ul bala. Tu sedekah itu menolak rahaya akan bala. Maka bala COVID ni bala besar panggil, bukan bala kecil dak. Lalu tu kita kena cadanglah sebelum pada kita tidur, mesti kita amal yang ini. Sebelum kita tidur mesti kita awal-awal, jadi kita dah baca Fatihah, baca ayat kursi, baca bismillah 21 kali. Kemudian kita mengucap keluar kalimah syahadah, iaitu dengan bahasa kita kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Roh dan jasad aku sekalian makhluk tak boleh membinasakan aku. Aku jadi daripada Allah. Aku harap kepada Allah. Aku bergantung kepada Allah. Aku minta tolong kepada Allah. Tu baca ayat itu sebelum tidur. Maka bacaan ini melepaskan kita daripada penyakit-penyakit. InsyaAllah kita selamat daripada penyakit-penyakit. Tu bacaan itu sebelum tidur. Jadi selepas pada kita baca Fatihah, selepas daripada kita baca ayat kursi, baca bismillah 21 kali tiap kali kita nak tidur, kemudian kita isikan yang ni pula, kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kemudian kita sebut pula lepas pada tu, roh dan jasad aku sekalian makhluk tak boleh binasakan aku. Aku jadi daripada Allah. Aku harap kepada Allah. Aku bergantung kepada Allah dan aku minta tolong kepada Allah. Tu baca yang tu. Dan lagi pulaknya amalan pagi dan petang-petang, iaitu kita baca waktu pagi bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dah 3 kali, dan petang 3 kali. Pendek saja ya. Karena amalan itu Rasulullah kata, siapa dia amal yang ni, diselamatkan dia daripada segala-segala penyakit. Sekurang-kurang penyakitnya ialah penyakit duka cita dan rusing. Baca yang mana? Baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali pagi dan 3 kali petang. Amalkannya itu insya-Allah selamat daripada penyakit-penyakit. Amal ijazah kepada semua yang pendengar-pendengar semua. Amal kaya itu. Lepas tu kita serah kepada Allah SWT serta kita ikhtiar. Jangan dihipungkan ke tempat yang ramai-ramai. Kita ikhtiar lah. Jangan bacakan doa tapi kita tak ada ikhtiar. Tidak ada ikhtiar, tidak tinggal tempat beramai-ramai itu. Itulah, itu mesti. Itu sikit sebanyak pada amalan dan untuk jagakan diri kita daripada kena penyakit. Kena penyakit menyakar tu, Masya Allah, beratnya. Maka di sini kita banyakkan sedekah. Banyakkan buat sedekah. Karena sedekah tu tadfa'ul bala, menolak mereka bala. Lebih-lebih lagi ni pada bulan Maulid ni. Bulan Maulid, bulan yang mulia ni, sebagaimana Nabi kita bersabda, man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah atau kama qala. Siapa dia, barang sesiapa membelanjakan 1 dirham untuk maulud aku, untuk maulid aku, untuk hari peranakan aku, untuk masa peranakan aku ni, maka seolah-olah dia membelanjakan
satu bukit daripada emas untuk jalannya Allah. Tu besar tak besar weh. Bulan ni bulan Maulid. Bagi kita yang ada ada banyak, kita sedekah banyak. Kalau bagi kita tidak ada banyak, kita sedekah tak banyak. Kadar kita mampu lah. Nah, mudah-mudahan kita selamat daripada bala-bala semua. Itu dianya. Lebih bulan Maulid, bulan yang mulia ni. Ni dah masuk dah hari malam ni, dah masuk bulan Maulid. Banyak kita buat sedekah-sedekah. Ni dia weh. Lebih-lebih lagi tempat yang banyak COVID sekarang ni. Banyak COVID, banyak kita buat sedekah. Yakin dengan sedekah Allah Ta'ala menolakkan bala. Yakin dengan sedekah pada bulan Maulid. Bersedekah untuk besarkan maulud Nabi. Orang majlis maulud kita bagi ke pitih, sanggup jamuan. Nak bagi jamuan weh. Siapa ada yang buat sponsor, kita jadi sponsor. Kita sebagai orang ada wang ada pitih, jadi sponsor bagi mereka untuk makanan. Macam sekarang ini di Malaysia ni, mungkin kemungkinan maulid dia susah sikit nak buatnya. Susah sikit. Kerana mengebok. Kerana terbanyak sangat COVID ni. Di sini okey, sini tak ada, alhamdulillah. Belum lagi, alhamdulillah, minta selamat lah, minta selamat kat sini. Kat sana pun sama juga, minta dalam jagaan Allah. Dan mendirikan taat Allah. Apa mendirikan taat Allah? Yakni mengerejakan taat Allah Ta'ala. Itu dia, itu dalam ketubah menyebutkan yang ini. Dan lain daripada yang tersebut. Lain pada suruhkan taubat, suruh kembalikan mazalim, memerdekakan hamba dan sedekah dan dirikan taat Allah Ta'ala pada tu. Maka khutbah sembahyang gerhana itu seperti khutbah hari raya macam itulah. Tetapi sungguh berkata serupa, tetapi tiada takbir pada awal khutbah keduanya, dua gerhana. Kalaulah khutbah dua hari raya, khutbah pertama ada takbir. Takbir berapa kali? Iaitu 9 kali. Khutbah yang kedua takbir berapa kali? Ialah takbir 7 kali pada awal-awal khutbah tu. Tapi sembahyang gerhana matahari tidak ada takbir. Tu tidak ada takbir. Dan setengah daripada sembahyang minta hujan. Setengah sembahyang dan setengah daripadanya, ni jatuhnya pula ni, gugurnya tambah. Dan setengah daripadanya daripada sunat muakkad, sembahyang minta hujan. Bila tu sembahyang minta hujan? Apabila berhajat kita kepada dah hujan. Perlu hajat dah hujan. Apabila sampai musim kemarau, hujan tidak turun, maka di sini pun sunat itu sembahyang hujan, minta hujan. Dan diulang-ulangi hingga turun hujan. Diulang-ulangi ke sembahyang. Dan diulang-ulangi akan sembahyang minta hujan itu hingga turun hujan. Baru berhenti. Bukan sembahyang sekali berhenti. Tak sembahyang hari ni, esok sembahyang pula, lusa sembahyang pula. Maka sekurang-kurang sembahyangnya sembahyang seorang diri. Maka yang afdalnya panggil berjemaah. Buat sembahyang minta hujan. Maka semua menatang yang adalah kampung tu kita pergi letak di padang semua. Sembahyang tak hujan mesti sembahyang di padang, itu yang afdal. Sembahyang di padang yang luas. Ambil lembu menatang kambing apa pergi letak kat tu. Tamak kat situ. Biar kambing duk lembu pun duk biar macam tu. Burung pun duk macam tu. Orang pun sembahyang. Tu. Tapi syarat itu lagi, sebelum pada hendak sembahyang, kena puasa dulu 3 hari. Itu yang sempurna. Kalau tidak ke, kita sembahyang macam biasalah. Sembahyang 2 rakaat, hari ni minta, besok minta, lusa minta, macam tu lah. Ini sembahyang minta hujan. Tapi sekarang ni tak payah minta pak kita ni, kerana dah banjir banyak ni. Kalau minta sekarang, kan banyak banjir pula. Ni minta hujan ni iaitu masa kemarau. Bukan masa banjir, bukan masa boh. Tu. Macam mana sembahyang minta hujan? Iaitu sembahyang minta hujan ni 2 rakaat. Seperti sembahyang hari raya. 2 rakaat seperti sembahyang hari raya. Tu sembahyang minta hujan ada takbir hari raya dah. Takbir mula-mula 7 kali. Takbir yang kedua 5 kali. Tu.
Dan waktunya, waktu semaya minta hujan ni, seperti waktu semaya hari raya. Waktu dia iaitu matahari naik segala. Itu pukul 8 lah, lebih kurang tu lah waktu dia. Pada afdalnya, pada yang terlebih afdalnya waktu semaya hari raya. Apa? Iaitu qadar matahari naik segala. Qadar matahari naik segala atau matahari naik seangkat kening. Atau matahari naik sekadar 7 hasta. Satu galah ni mana 7 hasta. Itu pada afdalnya. Seperti waktu semaya hari raya, pada afdalnya semaya hari raya. Apa? Pada afdal. Iaitu qadar matahari naik segala atau seangkat kening atau 7 hasta. Tu ya afdal. Maka harus ia kaum sembahyang semayang gerhana sebab minta hujan ni barang waktu. Ikutlah waktu mana-mana pun. Barang mana waktu. Malam ke dan siang. Berarti mana tu? Barang waktu. Nuktah kat situ, titik kat situ. Barang waktu, yakni barang mana waktu. Malam dan siang sama, ada waktu malam dan waktu siang, tak kira lah. Semayang tak hujan ikut. Tapi yang afdalnya ialah sama dengan semayang hari raya waktu dia. Tu. Jadi waktu dia ni seperti waktu semayang hari raya lah. Dan semayang pun sama juga, serupa dengan semayang hari raya. 7 takbir rakaat pertama, 5 takbir rakaat yang kedua. Dan lafaz niatnya semayang minta hujan. Usalli sunnatalistisqai raka'atan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sahaja aku semayang sunat minta hujan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu akbar. Dan sunat takbir pada semayangnya, semayang minta hujan ni qadar pada rakaat pertama 7 kali, dan pada rakaat yang kedua 5 kali. Tu. Dan baca antara 2 takbirnya, takbir seorang itu seperti dibaca pada takbir antara hari raya, antara sunat hari raya. Apa? Iaitu kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca yang tu. Menyelangi di antara takbir-takbir 7 kali dan takbir 5 kali. Baca yang tu. Dan sunat dibaca istighfar daripada awal ketubah. Yang pertama 9 kali. Bila tu? Yakni ganti daripada takbir. Yakni ganti pada takbir. Biasanya kalau ketubah hari raya dibacakan takbir siapa 9 kali. Tapi apabila semayang minta hujan, sebelum dah ketubah tu ialah disunatkan istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim sampai 9 kali. Dan pada ketubah yang kedua 7 kali. Berturut-turut 7 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ni semayang minta hujan. Dan lafaz semayang minta hujan dan lafaznya lafaz istighfar. Dan lafaznya lafaz istighfar ya afdal, yang terlebih banyak pahala. Ya afdal, yang terlebih banyak pahala. Ni apa? Ni astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Pada awal ketubah yang pertama 9 kali. Pada awal ketubah yang kedua ialah 7 kali. Dan sunat dibaca tatkala guruh dan kilat. Dan sunat dibaca tatkala guruh apa? Tatkala mendengarkan guruh. Tatkala mendengarkan guruh dan kilat. Baca apa? Ini naib fa'il bagi sunat, bagi dibaca. Dibaca subhana man yusabbihu. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdih. Wal malaikatu min khifatih. Macam ni ketika dengar kilat dan dengar guruh. Allah bunyi.
Bunyi gerum, Allah Akbar. Bukanlah tu. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Kenapa? Karena guruh ni suara malaikat. Suara malaikat, kuaruh gilat. Lalu tu dia baca subhana man maha sucilah mereka yang mentasbihlah oleh ra'd oleh guruh. Masa tu bihamdihi dengan segala pujinya nyaman. Wal malaikatu dan malaikat min khifatihi dari kerana takutnya nyaman. Tu. Dan jangan mengikut matanya. Jangan mengikut matanya seorang akan kilat. Deh. Tak boleh ikut tu. Apa? Jangan mengikut mata akan kilat. Apa? Yakni jangan tengok matanya kepada kilat. Apabila kilat je, mata kita jangan tengok. Tu pasal apa? Kerana nak membawa dan mata kita ni tupu. Mata kita ni ada kelabu. Apa kilat, kita jangan tengok. Jaga mata. Tu buat apa? Mau nampak kilat macam yang ni? Subhana man yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Baca yang ni. Jangan tengok. Kalau tengok tak haram pun. Kerana jangan ada syarat larang ni. Kerana membawa kepada mata kita ni tupu, mata kita ni kelabu. Dan sunat dibaca nyonya seorang terkala hujan. Nah, terkala hujan tu. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, tuangkan olehmu akan hujan, akan sebagai hujan yang beri nafaat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allah, ya Allah, tuangkan, turunkan olehmu akan hujan yang akan sebagai hujan yang manfaat, yang beri nafaat, jangan hujan yang mudarat. Itu sunat dibaca ketika hujan turun. Dan apabila kebanyakan hujan yang beri mudarat dengan hujan tu, dibacanya seorang nas cahaya dibaca tu, jawab apabila. Dan apabila kebanyakan hujan, kebanyakan hujan mana? Yang memberi mudarat dengan hujan. Kalau hujan itu ada kemudaratan banyak. Nas cahaya dibaca nyonya seorang. Baca kan macam ni. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami. Tu wazzarabi wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Tu baca yang tu. Allahumma hawalaina, mana ai anzilil matara, menurunlah olehmu ya Allah ke hujan, hawalaina di keliling kami, wala alaina, dan jangan memberi mudarat di atas kami. Mintalah keliling turun hujan tu manfaat keliling kami, dan jangan beri mudarat di atas kami. Allahumma ya Allah, alal akami ai anzilil matari, anzilil matara, menurunlah olehmu ya Allah. Tu menurunlah olehmu ya Allah ke hujan ni, alal akami, di atas pelepah-pelepah atau selodai-selodai bunga. Tu alal akami, di atas pelepah-pelepah atau selodang-selodang bunga. Tu selodang-selodang bunga tu, sarung bunga tu, pelepah dia tu. Tu akam. Wazarabi dan bangu-bangu. Wazarabi dan bangu-bangu. Wabutun nil audiyati. Dan butun audiyati, dan segala perut-perut wadi-wadi. Apa perut-perut wadi-wadi? Yang di antara wadi-wadi tu, carok-carok. Carok-carok wadi-wadi. Antara tu perut. Antara wadi-wadi, iaitu carok-carok wadi. Wadi tempat lembah di antara dua bukit. Tempat yang lembah di antara dua bukit, tempat yang rendah di antara dua bukit, itulah dikatakan wadi. Wa manabitis syajari, dan segala tempat tumbuh-tumbuhan bagi pohon kayu. Ada segala tempat-tempat tumbuhan bagi pokok kayu. Tu manabitis syajar. Kalau hujan tu terlampau banyak sangat, hingga siapa bawa mudarat, baca yang tu. Habis.
dan adalah setengah daripada sembahyang sunat yang tersebut itu. Tu yang tersebut itu tutup berjemaah, yakni yang ditutup berjemaah, ada yang. Dan setengah dari sembahyang sunat yang tersebut itu tutup jemaah yang ditutup berjemaah, iaitu sembahyang sunat yang tersebut itu yang ditutup berjemaah, sembahyang tarawih dan witir pada bulan Ramadan. Adapun lain bulan Ramadan tak boleh sembahyang berjemaah, witir tak boleh sembahyang jemaah lain Ramadan. Dan sembahyang 2 hari raya, tutup berjemaah tu. Dan sembahyang gerhana, sembahyang bergerhana keduanya, yakni bulan dan matahari, itu pun sunat tutupkan berjemaah. Dan sembahyang minta hujan, tu. Dan yang lain daripada yang tersebut itu, lain daripada sembahyang tarawih dan witir pada bulan Ramadan, dan sembahyang 2 hari raya, dan sembahyang gerhana kedua tu, dan sembahyang minta hujan, lain pada tu tiada ditutup berjemaah, yakni seperti sembahyang hajat. Seperti sembahyang hajat, tak tutup berjemaah. Lepas tu nak berjemaah boleh tak? Harus. Karena sembahyang hajat harus, bukan haram, harus mengerjakan dengan berjamaah kerana hendak kekuatan. Sembahyang seorang kita tidak ada kekuatan, kita panggil ramai-ramai, sembahyang ramai-ramai, sembahyang hajat. Tu. Apabila sembahyang tidak tutup berjemaah, maka tak sunat kita kata solatu jami'ah rahimakumullah. Tak payah qomat lah. Tak qomat bagi sunat tak payah. Adapun sunat yang ditutupkan berjemaah, maka yang ini sunatkan kita sebutkan solatu jami'ah rahimakumullah. Orang panggilnya qomat. Qomat bagi sembahyang sunat jadi tutupkan berjemaah. Kalau sembahyang sunat tidak tutupkan berjemaah seperti sembahyang hajat, tak payah kita sebutlah as-salatu jami'ah rahimakumullah, tak payah, makruh tu, tidak ada pahala. Adapun kalau sembahyang tutupkan berjemaah, yang ni sunat kita kata as-salatu jami'ah rahimakumullah. Tu seperti sembahyang raya, sembahyang gerhana, sembahyang tu. Tu dia. Dimakan lagi setengah daripada tiada tutup berjemaah. Dimakan lagi, yakni seperti sembahyang yang tidak ditutup ke sembahyang jemaah, setengah daripada yang setengah pada sembahyang yang tiada ditutup berjemaah, sembahyang tahajud. Iaitu sembahyang tahajud sembahyang malam, sembahyang di waktu malam, kemudian daripada tidur. So kurang-kurang ni sembahyang tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Afdal 2 rakaat dengan niat, atau 8 rakaat afdal. Yang lebih baik 8 rakaat. 2 rakaat. Afdal 2 rakaat. Apa tu? Afdal 2 rakaat. Sembahyang tahajud. Iaitu sembahyang tahajud, sembahyang malam, sembahyang di waktu malam, kemudian daripada tidur. Sekurang-kurangnya 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat, afdal 2 rakaat, afdal daripada 2 rakaat. Sembahyang dengan niat tahajud. Sembahyang dengan niat tahajud. Kerana takkid niat tahajud ni, kerana ada setengah ulama sembahyang tahajud tak kena niat tahajud. Hanya niat aku sembahyang sunat saja, dapat sunat tahajud. Sebab tu dia kaitkan dengan kata dengan niat tahajud ni, supaya nak mengeluarkan kau tidak ada sunat tahajud, hanya sunat mutlak sahaja. Maka tiap-tiap sembahyang yang kita sembahyang selepas dah tidur malam dikatakan sunat tahajud, walaupun kita tak niat tahajud. Maka musannif ni nak lepaskan daripada kataan ulama begitu, lalu tu dia kait dengan kata dengan sunat tahajud. Dengan niat tahajud, niat tahajud. Dan lafaz niatnya niat sembahyang tahajud, usolli sunnatat tahajjudi rak'atain lillahi ta'ala, Allahu akbar.
sahaja aku semayang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Maka dalam hal kita sunat tahajud ni, kalau kita belajar agama, mesti kita doakan supaya mudah dapat ilmu, supaya Allah menambahkan ilmu. Barulah pelajaran kita tu jadi lancar dalam belajar kita. Kalau tidak, tahajud ni macam lambat sikit lah. Nak dapat ilmu tu lambat benar lah. Bukan lambat sikit-sikit dah. Tapi buat kamu semua ni semayang tahajud, semayang baik weh. Allah Ta'ala bagi rahsia dalam tahajud. Lepas tu kalau tidur 2 orang ni tak jadi dah semayang tahajud. Tak jadi. Kalau tidur 2 orang ni ada tahajjadah, ada tahajjadah terhapa. Tu ya tahajud. Semayang seorang, bangun semayang seorang. Tu semayang Allahu Akbar, ambil semayang. Lepas semayang tidur balik. Tak ada apa langsung tu. Tu cantik. Ada pas semayang hafal mata ni. Baru kena. Kita orang belajar. Baru cepat belajar. Jadi kalau kamu semalah semayang tahajud ni, lambat sikit lah. Lambat. Tu malah belajar lagi ya. Tapi kalau membuat istiqamah 2 rakaat tak apa dah. Semayang tahajud. 2 rakaat ni okey dah, tak apa dah. Allah Ta'ala akan buka jalan bagi part lain bagimu. Terus ingatan kuat. Semayang tahajud ingatan kuat. Kalau tak semayang tahajud ingatan tupu. Itu mata kelabu sokmu. Nak tidur kerana kekuatan tak ada. Ada dimakia lagi setengah pada sunat iyo mengerjakan semayang sunat mutlak pada malam dan siang. Dan dimakia lagi sunat daripada sunat. Dimakia lagi setengah daripada sunat. Iyo mengerjakan semayang sunat mutlak. Ni setengah ada sunat ni, setengah daripada iyo hanya setengah daripada sunat. Iyo sunat jadi tutup iyo kerjanya. Gitu. Setengah daripada sunat. Iyo yakni sunat jadi tutup ia kerjakan. Tu ia mengerjakan sembahyang sunat mutlak. Tu khabar. Sembahyang sunat mutlak. Bukan khabar tu. Setengah daripada sunat ia mengerjakan ia mengerjakan yakni sunat yang ditutup ia kerjakan sembahyang sunat mutlak. Tu. Sembahyang pada malam atau siang. Yang tiada punya waktu, itu sifat pada kata mutlak. Tu. Yang tiada punya waktu dan sabab. Sabab apa? Sabab mutaakhir atau mutaqaddim. Tu sunat mutlak. Yang tidak punya waktu. Maka dikaitkan ini kerana litasrih nak menyatakan lagi. Padahalnya tidak kena kait, tidak kena katakan dia tidak punya waktu, tak apa dah. Sebab apa? Sebab makna mutlak ni makna dilepaskan daripada kait. Lepas kepada kait, lepas kepada waktu dan sebab. Kemudian dia sebut juga sifat dia dengan kata yang tiada punya waktu dan sebab. Kalau tu kait itu tak berhajat disebut. Karena mutlak ni la yakulahu waktun, tidak ada bagi dia tu waktu wasababun dan sebab. Tu mutlak. Tapi kait ni kadang litasrih atau lil bayan. Tu. Kalau sifat kasyifah. Sifat kasyifah. Kalau sifat. Semacam dia kata wajib atas tiap-tiap mukallaf yang akil balik. Wajib tiap-tiap mukallaf akil balik. Padahal yang akil balik tu makna mukallaf dah. Tapi dia kait kata dia akil balik. Sifat apa situ? Dikatakan sifat kasyifah. Sini mutlak yang tidak punya waktu lah sebab. Dia katakan sifat kasyifah. Padahal tak payah sebut, tak apa dah. Gitu. Tak ada waktu dan tak ada sabab. Sabab apa? Yakni sabab mutaakhir dan sabab mutaqaddim.
Tu sunat mutlak. Bermula semaya sunat mutlak yang pada malam itu. Khabar afdal daripada sunat mutlak pada siang hari itu dia. Tu. Pasal apa? Afdal, yakni kerana ada pada malam itu sunyi daripada manusia dan bertambah khusyuk hatinya. Sebab tak afdal. Sebab tak afdal, yakni kerana ada pada malam itu sunyi daripada manusia dan bertambah khusyuk hatinya. Hati seorang tu. Dan jika semuanya pada malam diperbuat 2 rakaat. Dibuat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat macam tu. Dan jika semuanya pada malam diperbuat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tu. Dimakai lafaz niatnya usalli raka'ataini sunnatan lillah ta'ala Allah Akbar. Sahaja aku semaya sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Maka sayogianya, yakni sebagus-bagusnya dan cantiknya dan moleknya, kita memeliharakan segala sembahyang tersebut itu daripada awal sampai akhir. Tu semua molek secantik-cantiknya kita meliharakan, kita jagakan segala sembahyang tersebut itu. Daripada sunat rawatib. Ada sunat rawatib, sunat isyraq, sunat duha, sunat zawal. Sunat awabin. Banyak lagi lah sunat tersebut tu. Cantiknya. Memelihara barang sedapatnya seorang. Barang seboleh-bolehnya seorang. Istimewa pula. Istimewa tu. Bukan istimewa. Istimewa lah hutang tu. Istimewa. Tu darah hutang. Istimewa. Apa? Lebih-lebih lagi pula. Pada sangat-sangat kita kerja ke sembahyang malam. Lebih-lebih kalau pada sangat-sangat. Tu kita kerjakan apa? Ditutupkan kita kerjakan sembahyang malam. Itu lebih-lebih lagi pada sangat-sangat. Mana pada sangat-sangat tutup. Pada sangat-sangat ditutupkan hari itu. Istimewa pula lebih-lebih lagi pula pada sangat-sangat, yakni pada sangat-sangat ditutupkan. Pada sangat-sangat ditutupkan. Kita kerjakan sembahyang malam tu. Sembahyang malam kerana sunyi pada orang. Ikhlas pun datang. Tu. Pasal apa? Kerana sembahyang malam ni terlebih sangat berat. Sesuatu atas nafsu. Sangat berat sesuatu jadi sembahyang. Kerana sembahyang malam ni terlebih sangat berat sesuatu atas nafsu. Iaitu sembahyang ni sangat-sangat berat atas nafsu kita nak sembahyang malam ni. Dan sungguhnya jadi ringan apabila dikekalkan atas kerja ke sembahyang malam ni. Atas sembahyang malam tu lah. Kalau kita sentiasa buat, membawa kepada ringan pula. Dan sabar atas kepayahannya sembahyang malam. Apabila dikekalkan atas kerja ke sembahyang malam, dan sabar atas kepayahannya sembahyang malam, dan dengan melawan akan hawa nafsu nyonya seorang. Dan dengan melawan. Ni atas pada kata atas. Atas. Mana sabar dengan melawan akan hawa nafsu nyonya seorang. Melawan pada permulaan nyonya seorang. Apa permulaan? Yakni pada mula-mula hendak dikerjakan. Pada permulaan nyonya seorang, yakni pada mula-mula yang hendak dikerjakan sembahyang malam tu. Kemudian daripada yang dimakai itu, jadi dibukakan dia pintu berjinak-jinak ia dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian daripada yang dimakan itu, dimakan dikekalkan dan sabar atas kepayahan ila akhirih dia. Tu dia.
Kemudian daripada yang demikian itu, kemudian pada dikekalkan dan sabar dan kepayahan ila akhirih. Jadi dibukakan dia. Jadi dibukakan dia. Tu. Jadi dibukakan dia ke semayang malam tu pintu berjinak-jinak ia ya seorang dengan Allah Azza wa Jalla. Gapo pintu berjinak-jinak? Yakni kinayah daripada ingat kepada Allah Ta'ala selama-lama. Yakni sentiasa. Tu pintu berjinak-jinak ia ya seorang dengan Allah Ta'ala dengan semayang malam. Tu daripada demikian tadi tu. Kemudian demikian itu jadi dibukakan akan dia. Tu. Dibukakan akan dia atau akan dikasih seorang boleh tu. Dibukakan akan dia ke seorang atau akan semayang malam itu pintu berjinak-jinak seorang dengan Allah Ta'ala. Tu berjinak-jinak seorang Allah Ta'ala. Apa makna berjinak-jinak ni? Yakni kinayah daripada ingat kepada Allah Ta'ala selama-lama. Kinayah ni mana sindir. Lapas sindir daripada ingat kepada Allah Ta'ala selama-lama. Dan manis munajat dengan Allah Ta'ala. Munajat dapat kemanisan. Tu, manis munajat akan dapat kemanisan. Dan lazat dan sedap iyo. Tu dah sedap iyo bersuci dengan Tuhannya. Dan lazat ia ya seorang. Dan sedap ia seorang bersuci dengan Tuhannya. Apa? Bersuci hatinya, hati seorang dengan Tuhannya dengan seorang. Dan pada ketika yang demikian itu, demikian dibukakan akan dia pintu berjinak-jinak dengan Allah Ta'ala. Dan manis munajat dan lazat ila akhirih. Dan pada ketika yang demikian itu, demikian dibukakan dia pintu berjinak-jinak dengan Allah Ta'ala Azza wa Jalla ila akhirih. Tiada kenyang seorang daripada berdiri malam. Tiada kenyang, mana tiada puas selama-lama. Tiada kenyang, tiada puas selama-lama seorang daripada berdiri malam, yakni daripada sembahyang malam. Istimewa pula tu berat atau segang. Istimewa pula berat atau segang. Jadi lebih-lebih lagi pula tu lebih-lebih lagi pula ditutupkan kerja ke sembahyang malam itu pada waktu berat dan segang. Tu pada waktu berat dan segang, maka itu sangat ditutup ia kerjakan. Tu nak kata gitu. Kalau tidak tak faham tu, istimewa pula berat atau segang apa? Yakni lebih-lebih lagi ditutupkan kerja yang tersebut. Apa? Dikerjakan sembahyang malam itu pada waktu berat dan segang. Berat dan segang. Tu maka itu sangat ditutup ia kerjakan. Waktu berat dan segang. Segang ni mana lemah. Tu waktu rasa keberatan. Berat ni mana ada keberatan. Nak kerja tu rasa keberatan dan perasa segang, rasa lemah. Lebih-lebih lagi istimewa masa tu. Ditutup kerjakan. Seperti barang yang jatuh setengah daripada orang solihin. Seperti barang seperti kelakuan yang jatuh yang berlaku. Setengah daripada orang solihin. Orang solihin, orang soleh-soleh. Kalau qiyamul lail ni ialah da'bus solihin, adab orang soleh-soleh. Seperti beberapa riwayat yang masyhur daripada hal mereka itu orang solihin. Tu hal mereka itu orang solihin. Ada setengah daripadanya orang yang sembahyang subuh dengan air sembahyang Isya. Wallahu a'lam. Tu sembahyang tu. Masya-Allah ada begitu ada setengah padanya sembahyang subuh sembahyang Isya. Siapa dia Kalau hak bapa dengar tu satu ialah Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa ni?
Syekh Abu Bakar bin Salim. Digelarkan dia Fakhrul Wujud. Syekh Abu Bakar bin Salim, dia sembahyang waktu subuh dengan sembahyang hak isyak. Sembahyang waktu subuh dengan wuduk sembahyang isyak. Lama mana? Ialah 40 tahun. 40 tahun dia sembahyang subuh dengan air sembahyang, dengan air wuduk sembahyang isyak. Mana kata dia tidur tu tidak ada melentang, tidur menyatak gini, duduk ini. Kalau tidur macam ni tak gugur sembahyang. Ya gugur sembahyang, tidur melentang lah. Tak. Hak kita ni 40 tahun tak biasa sembahyang. Bukan 40 tahun sembahyang subuh dak. 40 tahun tak pernah sembahyang subuh. Baru sembahyang berapa hari ni ya. Tu orang kita macam tu ni. Syekh Abu Bakar bin Salim, wali putih. Dikatakan Qutbul Auliya, wali kutub. Dan dikatakan Sultanul Auliya, raja bagi segala wali. Nah, tu dalam amalan dia tu sembahyang subuh dengan air sembahyang isyak. Nah, dia ambil sembahyang isyak, dapat dia sembahyang subuh. Oh, masya-Allah. Lama-lama. Kalau setahun tak apa lagi, kalau sehari dua tak apa, seminggu tak apa. Dah 40 tahun. 40 tahun tak pernah ambil air sembahyang. Ni subuh tu. Masya-Allah. Hak kita tidur subuh tak nak bangun 40 tahun. Sejarah kita ada tercatat dalam buku. Aku tak pernah sembahyang subuh 40 tahun. Ada. Nah, dengan air sembahyang yang tu apa? Yang isyak. Kalau pelajar-pelajar dulu ada. Masa belajar kat pondok dulu ada. Dia belajar sungguh. Belajar sungguh. Otak dia bijak. Tu. Sehingga satu hari dia melawan guru dia, mengajar dia. Esok guru kata, kamu bukan anak muridku. Habis ilmu dia. Tapi masa dia belajar lah. Dia penuh sembahyang isyak, sembahyang subuh. Mana tu dia tidur, tak tidur melentang. Tidur menyatak ini. Tu dia. Masya Allah. Ada manusia macam tu. Tu. Habis. Setengah daripadanya orang sembahyang subuh dengan air sembahyang isyak. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah bi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.